Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama Cikgu Ashikin. Okay, untuk minggu ni, untuk SPM, Cikgu akan ajar balik tentang rumusan. Okay, minggu lepas Cikgu dah mention cara-cara nak buat rumusan, teknik-teknik nak buat rumusan. Okay, minggu ni, Cikgu nak bagi tahu kesalahan yang biasa pelajar buat dalam membuat rumusan. Okay, jom tengok. Okay, so minggu ni kita akan masuk topik rumusan. Okay. Seperti yang cikgu mention, cikgu dah bagi tahu minggu lepas yang teknik-teknik membuat rumusan. So minggu ni cikgu cuma nak ulang balik je. Okay, perenggan rumusan digalakkan untuk membina 4 perenggan, iaitu perenggan 1, pendahuluan. Pendahuluan ni bermarkah 2 markah. Perenggan yang kedua 6 isi tersurat daripada petikan, 12 markah. Perenggan ketiga 2 isi tersirat. Yang ni awak kena fikir sendiri, dapat 4 markah. Perenggan yang keempat, penutup 2 markah. Okay, biasanya pelajar tak ada masalah dekat pendahuluan dan penutup. Tapi pelajar akan ada masalah dekat bahagian isi. Okay. Dekat isi ni awak kena pandai ikut, pelajar kena pandai ikut kehendak soalan. Okay, itu satu. Lepas tu ada yang tanya cikgu, boleh tak kalau saya nak buat 7 isi tersurat dan juga 3 isi tersirat? Boleh, tak ada masalah. Biar lebih, jangan kurang. Okay. So, jumlah markah semuanya adalah 20 markah. Ditambahkan dengan 10 markah iaitu markah tata bahasa dan juga tiada kesalahan ejaan, awak dapat markah ekstra 10 markah. Okay. So, untuk pendahuluan, first tukarkan kata kunci soalan. Okay. Contohnya, buat satu rumusan tentang kesan-kesan tidak menjaga alam sekitar dan impaknya terhadap kesihatan manusia. Kata kunci kesan-kesan tidak menjaga alam sekitar. Contoh pendahuluan, petikan membincangkan implikasi tidak menjaga alam sekitar. Okay, ni cikgu tukar dia punya kata kunci. Okay, ni pun cikgu dah ajar pada bulan lepas punya modul. Okay, so cikgu tukarkan ni. So, petikan membincangkan, ini ayat biasa untuk membuat rangka pendahuluan. Petikan membincangkan, okay, ni tukarkan kata kunci soalan. Lepas tu tulis topik petikan apa dia. Okay, ni untuk pendahuluan. Okay. Perenggan pertama dan kedua. Pelajar digalakkan menulis isi tersurat dengan menyusun mengikut tertib dengan menggunakan ayat yang dramatis dan lengkap. Pelajar juga digalakkan menggabungkan isi-isi tersurat dengan menggunakan kata hubung atau penanda wacana yang sesuai seperti selain itu, sehubungan itu, dalam pada itu dan sebagainya. Okey, rangka isi tersurat 6 isi. Ini adalah rangka cikgu yang cikgu buat. Kalau awak rasa awak nak guna selain daripada ni pun boleh, tak ada masalah. Okay. So, dan juga ini rangka isi tersirat. Gunakan gunakan penanda wacana setiap pada isi ni. Okay. So, penutup. Rangka penutup. First, awak tulis kesimpulannya. Mesti kena tulis siapa dan apa cadangan awak, apa harapan awak. Okay, ini adalah rangka yang perfect untuk awak dapat 2 markah. Okay, so sekarang cikgu nak masuk kesilapan dalam menjawab soalan rumusan. Okay, kesilapan yang biasa pelajar buat dalam membuat rumusan. Okay. So, yang pertama, kesilapan dalam penulisan pendahuluan. Okay, ini contoh soalan. Baca soalan dengan teliti dan tulis rumusan tentang tanggungjawab ibu bapa dalam memastikan kecemerlangan anak-anak dalam pelajaran dan faedah mempunyai anak yang berjaya dalam akademik. Okay. Contoh penulisan pendahuluan oleh pelajar dan markah yang akan diberikan oleh pemeriksa ataupun guru. Okey. Pertama, pelajar tulis petikan membincangkan tanggungjawab ibu bapa dalam memastikan kecemerlangan anak-anak dalam pelajaran. Dapat 0 markah. Kenapa? Sebab tidak menukarkan kata kunci pertama iaitu perkataan tanggungjawab kepada perkataan sinonim seperti peranan, tugas ataupun tindakan. Okey. So, 0 markah. So, direct cikgu cakap kalau tak tukar kata kunci yang pertama, terus dapat 0 markah. Ingat tu. Okey. Yang kedua, petikan membincangkan peranan ibu bapa dalam memastikan kecemerlangan anak-anak dalam pelajaran dan faedah mempunyai anak-anak yang berjaya dalam akademik. 1 markah. Okey. Kenapa yang ni dapat 1 markah? Sebab dia dah tukar dah peranan membincangkan peranan ibu bapa. Tapi dia tulis pula kata kunci yang kedua iaitu kata kunci isi tersirat. Salah. So, dapat 1 markah sahaja. Okey.
Yang ketiga, petikan membicarakan tentang peranan ibu bapa dalam memastikan kecemerlangan anak-anak dalam pelajaran. 1,5 markah. Okay, ini dah betul dah. Kenapa dapat 1,5 juga? Sebab kerana menyelitkan perkataan tentang antara kata kerja transitif. Okay. So, ini pelajar telah melakukan kesalahan tata bahasa. So, dapat 1,5 markah. Okay. So, yang seterusnya. Okay, contoh penulisan bahagian pendahuluan rumusan yang betul ialah petikan membincangkan ataupun mengutarakan peranan, ni tukar kata kunci, peranan ibu bapa dalam memastikan kecemerlangan anak-anak dalam pelajaran. Okay, ini adalah contoh penulisan bahagian pendahuluan yang lengkap yang dapat 2 markah full. Okay, kita pergi pula kesilapan dalam penulisan isi tersurat. Okay, daripada segi aspek isi, pelajar biasanya tidak menjawab tugasan. Contohnya kehendak soalan ialah peranan tapi pelajar menjawab soalan tentang akibat. Salah lah. Sebab tak ikut kehendak soalan. Soalan nak lain, pelajar buat lain. So salah. Okay. Yang kedua, menyalin ayat bulat-bulat daripada petikan tanpa mengubah sedikit struktur ayat bahasa. Okay, bila awak salin balik ayat petikan, awak ubah sikit-sikit perkataan-perkataan yang sinonim. Okay. Jangan salin bulat-bulat. Okay, yang ketiga, menyertakan huraian dan contoh. Tidak dapat membezakan antara isi utama dengan huraian dan contoh. Okay, untuk yang ni, berdasarkan apa yang cikgu tengok yang pelajar buat dan rumusan yang lepas, ada pelajar yang hantar dekat cikgu, masih ramai pelajar yang buat kesalahan daripada segi yang ni. Menyertakan huraian dan contoh. Bila dalam petikan tulis seperti ... seperti tu, jadi biasanya contoh. So, awak tak perlu masukkan, pelajar tak perlu masukkan dalam rumusan. Okay. So, pelajar kena dapat bezakan antara isi utama dengan huraian dan contoh. Huraian dan contoh tak perlu masuk dalam rumusan. Okay. Yang ni masih ramai lagi pelajar yang keliru. Yang masih buat kesalahan yang ni. Okay. Daripada aspek bahasa, yang pertama, menulis ayat yang tidak lengkap atau ayat tergantung. Penggunaan penanda wacana yang tidak sesuai. Kesalahan ejaan tanda baca, istilah dan imbuhan. Okay, ni jaranglah pelajar buat. Okay. Kesilapan dalam penulisan isi tersirat. Okay, aspek isi, mengambil isi daripada petikan. Okay. So, bila isi tersirat, pelajar tak boleh langsung ambil isi daripada petikan. Salah. Sebab apa? Isi tersirat ni adalah untuk pelajar fikir sendiri apa kehendak soalan. Pelajar tak boleh ambil daripada petikan walaupun petikan tu bagi contoh idea. Okey. Yang kedua, menjawab tugasan. Contohnya kehendak soalan bertanya tentang faedah mempunyai anak berjaya dalam akademik, tapi pelajar menjawab soalan tentang faktor-faktor anak perlu berjaya dalam akademik. Salah lah. Sebab tak ikut kehendak soalan. Okey, yang ketiga, tidak dapat mengemukakan isi yang bernas dan matang kerana kekurangan maklumat dan pengetahuan umum. Okey. Ini pun biasanya menjadi kesalahan pelajar juga. Isi itu tak sesuai langsung dengan petikan tu ataupun kehendak soalan. Sebab pelajar tak ada idea ataupun kekurangan maklumat dan pengetahuan umum. Okay, yang ni pelajar perlu improve lagi. Okay, daripada aspek bahasa, penggunaan penanda wacana yang tidak sesuai, menulis ayat yang tidak lengkap dan tergantung, kesalahan ejaan, imbuhan, penggunaan istilah dan kosakata serta tata bahasa. Okay, ni aspek bahasa sama saja seperti penulisan isi tersurat. Okay, daripada segi kesilapan dalam penulisan kesimpulan pula. Okay, tidak memberikan cadangan dan kesan cadangan, sebaliknya memberikan pernyataan. Salah lah. Sebab tu cikgu cakap yang cikgu bagi dekat dalam slide. Ni, kesimpulannya siapa? Awak nak tujukan kepada siapa? Lepas tu cadangan awak, apa harapannya? Okay, ini adalah rangka penutup yang paling sempurna lah. Okay. So, kita pergi balik. Okay, contoh. Okay, tidak menjelaskan pihak tertentu yang sepatutnya mengambil tindakan dan cadangan diberikan. Tidak menyatakan kesan yang mungkin berlaku daripada hasil tindakan. Menulis lebih daripada satu ayat untuk perbandingan kesimpulan. Okay. Contoh-contoh penulisan bahagian kesimpulan yang tidak tepat. Kesimpulannya, sektor pelancongan merupakan industri yang penting di negara kita. Salahlah, kosong markah sebab tak ada siapa yang tu. Apa cadangannya? Salah tak? Sebab benda tu tak ada. Okay.
Yang kedua, kesimpulannya sektor pelancongan perlu dimajukan demi menambah pendapatan negara. Tidak menyatakan pihak yang sepatutnya bertindak. Siapa yang perlu bertindak? So, dapat 1,5 markah sahaja. Kesimpulannya, sektor pelancongan perlu dimajukan di negara ini. Tidak menyatakan kesan ataupun hasil daripada saranan. Okey. Contoh kesimpulan yang sempurna. Kesimpulannya, Perbadanan Pelancongan Malaysia. Okey, siapa? Perlu berusaha memperkenalkan masyarakat cadangan di mata dunia agar sektor pelancongan dapat dimajukan. Kesan dia apa dia? Okey, itu cara untuk membuat kesimpulan. Okey. So, itu saja. Okey, latihan. Nanti cikgu akan bagikan link ni pada dalam grup. So, boleh buat latihan rumusan dekat dalam ni. Nanti cikgu semak. Okey, so ni latihan sama dekat dalam link tadi. Okey, untuk peribahasa minggu ni, dayung sudah di tangan, perahu sudah di air. Maksudnya segala-gala yang dikehendaki sudah diperoleh. Okey, ini peribahasa minggu ni. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih.